Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hairul Helmi bin Karaudin, penuntut dalam jurusan Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Pada hari ini saya ingin membentangkan pembentangan saya berkenaan dengan jurusan belajar saya, iaitu topik pengurusan projek bagi sesi September 2020. Sebelum saya meneruskan pembentangan saya menerangkan isi kandungan dalam pembentangan saya dahulu. Terdapat kata alu-aluan, objektif, pengenalan tajuk tugasan, definisi tajuk tugasan, jenis konflik, petunjuk konflik, faktor yang mempengaruhi konflik, cara-cara mengatasi konflik, kesimpulan dan rujukan. Menerangkan objektif pembentangan saya pada hari ini adalah menerangkan definisi konflik, menerangkan faktor konflik, menjelaskan cara-cara menyelesaikan konflik, kebaikan suatu konflik dan kesimpulan. Sebelum saya mengutarakan pembentangan saya dengan lebih lanjut, saya ingin menerangkan pengenalan sebersikit tajuk tugasan saya. Menguruskan konflik pada suatu projek biasanya melibatkan penubuhan dasar dan prosedur untuk menangani pertikaian. Pengurus projek biasanya membuat pelan projek untuk menentukan keperluan projek. Pengurus projek meminta input daripada ahli pasukan untuk mengesahkan jangkaan, anggaran kos, masa dan keperluan. Semasa proses perancangan, pemantauan, kawalan dan penutupan, pengurus projek berpengalaman mengharapkan konflik yang tidak dapat dielakkan. Ini mungkin juga menyumbang kepada perbincangan pasukan yang produktif. Namun, apabila konflik mengalih perhatian ahli pasukan untuk mencapai pencapaian projek, pengurus projek perlu melangkah dan membetulkan keadaan. Seterusnya, definisi konflik. Konflik merupakan suatu elemen dalam kehidupan manusia, sama ada di tempat kerja atau di luar tempat kerja. Ianya tercetus disebabkan seseorang itu mempunyai kemahuan dan pengharapan yang sering bercanggah dengan kemahuan dan pengharapan orang lain, sama ada majikan, rakan sekerja, keluarga sendiri atau individu lain yang perlu berurus dengannya. Satu proses yang bermula apabila satu pihak menganggap satu pihak yang lain telah menghambar atau akan menghambar satu kepentingan dirinya. Melalui Thomas 1976, definisi ini merangkumi jenis konflik antara individu dan dalam kumpulan. Melalui Stott dan Walker 1992, terdapat 3 jenis konflik, iaitu konflik diri, konflik antara manusia iaitu interpersonal, dan juga konflik pasukan. Konflik diri. Konflik diri ini bersifat persendirian atau antara diri sendiri. Dalam tugas dan kehidupan harian anda, perlu membuat keputusan yang melibatkan banyak alternatif. Apakah sebabnya konflik begini boleh timbul? Pertama, anda terpaksa memilih antara beberapa alternatif yang bersesuaian. Keduanya, anda terpaksa memilih alternatif yang mempunyai kedua-dua kesan positif dan negatif. Ketiga, anda dihadapkan dengan alternatif yang mempunyai kesan negatif sahaja. Yang kedua, konflik antara manusia. Konflik antara manusia berlaku di mana-mana sahaja, terutamanya di tempat kerja. Sumber yang tidak mencukupi, pencanggahan pendapat dan persepsi, tersalah anggap dan sebagai merupakan sebab-sebab timbulnya konflik ini. Berlaku di mana-mana terdapatnya hubungan manusia, terutamanya apabila mereka perlu berkomunikasi dan bekerjasama untuk mencapai matlamat yang sama tetapi berlainan peranan, tanggungjawab dan keperluan.
Dan yang terakhir adalah konflik pasukan. Suatu pasukan akan menghadapi dua jenis konflik dalam menjalani peranan dan tugas mereka. Konflik dalam pasukan samalah seperti pasukan mengalami konflik sesama sendiri oleh sebab-sebab tertentu. Konflik antara pasukan merupakan konflik yang tercetus antara satu pasukan dengan pasukan lain, seumpamanya antaranya pasukan kerja sumber manusia dan pasukan kerja kewangan, disebabkan bercanggah pendapat tentang perbelanjaan dan faedah kaki tangan. Konflik pasukan perlu dititik berat dan diurus dengan baik demi kebaikan dan peningkatan prestasi pasukan dan sesuatu organisasi. Di sini saya bertunjukkan beberapa petunjuk konflik, di antaranya sikap tidak bekerjasama, pencanggahan personaliti, perbezaan matlamat yang tidak cukup dengan penjelasannya, kemahiran berbincang secara terbuka, rendah kemahiran mendengar, penggunaan bahasa yang rendah, peranan yang bersesuaian, mengabaikan perintah, kurang keterbukaan, kurang kerjasama, perbezaan pendapat tentang cara kerja, dan yang terakhir adalah kekaburan kawasan tanggungjawab persendirian. Seterusnya adalah faktor-faktor yang mengundang kepada suatu konflik. Yang pertama adalah koordinasi dan kawalan. Yang kedua, kekurangan sumber. Yang ketiga, otonomi tugas dan membuat keputusan. Yang keempat, komunikasi. Kelima, peranan dan pergantungan yang tidak jelas. Keenam, tersilap pemahaman. Ketujuh, emosi. Dan yang ke-8 adalah nilai. Seterusnya adalah faedah sesuatu konflik di dalam suatu projek. Yang pertamanya adalah menzahirkan masalah yang dihadapi oleh kumpulan. Yang kedua, keputusan yang berkualiti tinggi terhasil dari usaha penyelesaian konflik. Ketiga, lebih banyak alternatif yang dijanakan. Yang keempat, mereka yang terlibat dalam proses akan merasakan keputusan yang dicapai adalah milik bersama. Dan yang terakhir, kelima adalah konflik memerlukan pemikiran yang tajam, maka hasilnya adalah komunikasi yang lebih jelas. Keenam, pengalaman menempuh masa kesusahan membuat keputusan adalah satu cara memupuk kepercayaan dan keterbukaan. Ketujuh, menjelaskan pelbagai pandangan yang berbeza. Kelapan, menggalakkan dan memberi tenaga kepada individu. Kesembilan, membantu individu memahami gaya penyelesaian konflik sendiri. Kesepuluh, menguji dan meluaskan keupayaan ahli pasukan. Dan yang terakhir adalah menyediakan mekanisme untuk mengubah hubungan dengan realiti sebenar. Seterusnya adalah kita dapat menerangkan kesan sesuatu konflik. Menyebabkan orang berasa tidak selesa. Terdapat pihak yang menang atau kalah. Orang yang kalah tidak menokong keputusan yang dicapai dan mungkin membalas dendam atau sabotaj. Orang yang menang mungkin terpaksa melaksanakan keputusan tanpa sokongan pihak yang kalah. Keputusan yang dicapai juga mungkin lebih rendah kualitinya berbanding keputusan yang dicapai daripada konflik yang diselesaikan dengan cara baik. Mengurangkan produktiviti dan keberkesanan kerja. Dan yang terakhir adalah mengurangkan kerjasama, kepercayaan dan motivasi. Seterusnya adalah cara mengatasi konflik. Yang pertama, menetapkan keperluan untuk menghindari konflik. Kedua, meminimumkan konflik antara ahli pasukan. Yang ketiga, menetapkan piawaian untuk kelakuan. Keempat, mengendalikan konflik dengan berkesan. Dan yang terakhir adalah pemuafakatan. Seterusnya adalah kesimpulan. Pemandukan daripada pembentangan yang telah saya huraikan berdasarkan faktor, kesan dan juga cara penyelesaian, konflik ini
dapat menerangkan kepada kita bahawa terdapat elemen negatif dan juga positif, di mana suatu konflik dalam satu organisasi dapat mendatangkan lebih banyak kebaikan daripada keburukan, yang mana kebaikan itu dapat mendatangkan hasil yang lebih baik dengan meningkatkan motivasi kepada suatu syarikat. Justru itu, konflik yang sihat adalah dapat menjadikan suatu organisasi atau satu projek dengan lebih bermutu. Sekian dahulu pembentangan saya. Sekian, terima kasih.